Untuk kita lakukan ataupun laksanakan program pada petang dengan ini, iaitu program Aku Janji Pelajar Barisan Mutakhir, Barisan Guru Jana Membantu Pelajaran, Barisan Guru-Guru Tingkatan Daerah Kita 5 2026, Barisan Jawatan Serta Anak-anak Pelajar SPM 2026 dengan SPM. Juga melur lebih bagi istirahat pagi. Selamat hari untuk pemimpin acara doa. Dan Majlis menghalalkan ketibaan kehadiran YB Leader iaitu Dr. Azli Bebidin yang bersama-sama kita pada tengah hari ini untuk mengikuti program Aku Janji SPM pelajar-pelajar tahun 2026. Bagi meneruskan acara pada tengah hari ini, Majlis dengan kehormatan yang menjemput dan salam jaga, salam berikan kopi, kandungi dan jaga. Dengan mata, dengan mata, akhirat ibarat berdemo dan kopi menghadap sehat dan jaga. Saya juga yang bisa dengan ini adalah terulang. Ya, bersihlah dalam dewan ini. Dan dengan ini kita dapat bersama dalam majlis Aku Janji SPM bagi tahun 2020. Jadi kepada 8 tahun kita laksanakan program Aku Janji untuk menekalkan hal tuju, menekalkan matlamat yang akan dicapai oleh Profesor Amali dan Saudara Ujian berbentuk mendengar dan berbuat. Sekarang dah masuk bulan 1. Lagi 2 minggu lagi mereka akan berhenti uji pelajaran SPM. DBS kita 6.76. Banyak tu. Sedangkan kita nak 4.3 lebih. 37. Jauh sangat. Kemudian yang layak dapat sini hanya 46.94. Ini calon jalan. Kalau kita bandingkan calon tahun lepas, bawah sedikit lagi. Calon 46, sekarang kita ada calon hampir 300. Maknanya lebih kurang berapa orang tak dapat sini. 81%. Kita tak capai pun 90%. So, abang kita 83. Maksudnya abang kakak awak tahun depan lebih baik sikit daripada awak. So, cikgu harap saya minta bantuan daripada tuan-tuan, ibu bapa, pastikan anak-anak kita berada dalam sekolah, hadir di sekolah, sebab kita dah rancang program-program akademik, program-program tertentu untuk meningkatkan prestasi anak-anak tuan-tuan dan tuan-tuan. Kita nak anak-anak kita berjaya, kita nak anak-anak kita masuk dalam polis, pergi universiti, pergi mesej, habis diploma, masuk politeknik, tuan-tuan. Masuk polis community, tetapi sisi ada sisi kita tengok pula keputusan anak-anak kita daripada dari ujian di uji 1 sampai pemberitaan akhir tahun. Bulan 11 hari tuan-tuan boleh tengok kita belajar bahasa Melayu dengan sejarah. Sejarahnya lebih kurang baik daripada subjek bahasa Melayu. Tapi saya juga tanya sebab ada 3 program pancasila baru anda dapat A bagi subjek bahasa Melayu. Tanya saya ucapkan.
Baik, bagi sambil berjalan, dulu anak masuk masa yang satu anak dapat 6.53 6.2%. Saya tak tahu apa yang berlaku, tiba-tiba sampai akhir tahun dan tinggal 48%. Mungkin sebab sukatan dah banyak nak jadi yang betul. So lepas ini tahun tingkatan 5 kita tak ada masa lagi. Lepas saja hari raya puasa nanti, okey, bagi sambutan hari raya puasa kita ada kelas pembentukan, kelas tambahan setiap petang hari Selasa. Kalau tuan-tuan kalau tengok anak bagi cepat tu, taklah lah. Sebab kita ada kelas pada sebelah petang. Kita tak boleh lengah lagi sebab percubaan bulan tuan-tuan, selalu tengok TikTok kan? Tengok TikTok, tengok game tu ada baca bahasa Inggeris kan? Jadi bagus bahasa Inggeris dia anak-anak kita dalam media. Tetapi yang kita rasa susah ni adalah subjek matematik, sains. Pencapaian anak kita pada pelajaran sains dengan matematik jurangnya sangat jauh. Mereka baik pada pelajaran sains tapi kurang baik dalam mata pelajaran matematik. Kita nak sambung belajar sekurang-kurangnya dulu matematik. Cuma dengan mengangkat buat tadi yang banyak. Nanti keputusan. Saya percaya dengan barisan tetapi YDB akan menyokong bagi program kita dan kita punya YB dan juga barisan Budi akan sama-sama membantu dengan kommuniti juga akan membantu anak-anak perempuan untuk berubah pencapaian sarjana fizik dan juga sains. Kalau kita tengok anak kita sarjana fizik, kalau dia masuk dulu 33%. Tapi saya rasa agak baik, ada sederhana tapi tak berubah. Itu pendidikan Islam anak-anak kita 57%. Lepas tu akhir tahun 53%. Jatuh sikit lah. Pendidikan Islam sebab banyak kenapa ayat dan sebagainya, betul, tajwid dan sebagainya. Tapi saya percaya ustaz-ustaz di sini akan membantu anak-anak tuan-tuan dan definitif tambahan. Ramai anak-anak Melayu tak percaya kepada kebolehan diri sendiri. Sebab tu kita akan panggil satu pakar daripada UITM untuk membantu mindset anda. Dalam mindset ni dah kata definitif tambahan susah sampai bila susah. Untuk belajar lagi pun kan? Tapi itu yang tak berlaku, terutama pada tingkatan 4 tahun ini. Tapi saya percaya pencapaian ini akan bertambah baik daripada subjek fizik, kimia dan biologi. Kesemua ini kita nampak subjek yang lebih baik adalah biologi. Maksudnya calon-calon TNI gaji membantu itu. Betul? Subjek yang menjadi awak sekarang ini adalah fizik sama itu bagi pelajar yang ambil sains ataupun yang ambil sains fizik dan juga sains teknikal. Betul? Kita ada 86 calon tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan di dalam itu yang mengambil TNI ada juga TNI. TNI pun ada satu kelas. Tahun ini ada 86 kan? Itu tahun lagi. Baik. Jadi macam main tolong. Boleh. Okey, nanti kita akan tengok formula kita masa kita nak tahu lagi berlaku. Kalau belajar 90.9 baru belajar kita dulu bahasa Arab. Saya untuk pengetahuan tuan-tuan, apabila kita pun anak-anak kita ditinggalkan. Saudara Islam, saudara Nabi, saya rasakan bahasa Arab kita bagus tu sebenarnya. Apa itu tentang bahasa Arab? Kita tengok juga subjek lain, subjek perniagaan. Siapa yang perniagaan di sini? Ramai calon usaha yang ambil calon subjek perniagaan. Tetapi yang lain kita subjek ini, subjek teknikal ini, subjek yang paling menjadi gila adalah
Bridging account. Dalam sekolah kali semalam, SMD tidak ramai di PMP yang nampak lagi. Jadi tersenarai antara sekolah yang sangat terjauh, maksudnya lama. Okey, tapi tak apa, kita ada masa lagi 7 bulan untuk merubah data. Tanya diucapkan kepada subjek ekonomi yang berusia 68%. Ini orang lagi tak boleh lain, betul-betul. Baik, subjek sains komputer 9.9% tanya. Mana siapa yang ambil tuan? Hanya dikatakan yang ambil di pertanyaan anak-anak kita nampak kita dalam mengikat. Tapi masuk di akhir tahun 10 bagi naik dulu. Dan ambil subjek pertanyaan. Dan ambil subjek GKT, grafik komunikasi 34 kepada 33. Kurang sikit je, tak nak bertambah lagi. Dan subjek yang berikutnya rasaan rumah tangga 42.8. Tengok pertengahan tahun je 31. Adalah peningkatan. Baik, ini bermakna anak kita dah mula belajar, tetapi dalam keadaan yang bertahan. Tahu kan? Dia baca tapi buku minari baca separuh. Itu maknanya dia kena ulang kali. Saya percaya tahun ini adalah tahun terbaik kita untuk tapi saya percaya keputusan tadi menunjukkan banyak subjek yang positif. Dan sekali anak perempuan boleh berjaya dengan baik. Allah dengan bantuan perempuan kita mohonkan bersama. Dan subjek sains juga peningkatan yang baik 24 kepada 74. Subjek geografi sedikit lemah 70 kepada 24. Geografi ada penurunan. Pendidikan sendiri okey, daripada 77 kepada 78. Maknanya naik sikit kita. Dan saya percaya kerja khusus untuk subjek-subjek yang ada, tolong siapkan, tolong buat supaya kita dapat markah dari itu. Yang lain adalah kerja bertulis. Betul tak? Okey. Jadi berapakah angka yang anda tulis untuk anda target? Anda janji dengan sekolah, janji dengan ibu, janji dengan ayah di belakang saya. Anda jadi kepada ini. Berapa ada? Ada. Kalau anda ada sifat, anda kena letakkan targetnya. Anda kena letakkan sasarannya kalau kita nak berjaya. Tuan tahun ini jumlah pada kita semakin meningkat daripada 1,650 kepada tahun ini 1,757, iaitu ada janji SPM dan juga penyerahan GDP bagi tahun 2026. Jadi dengan harapan kedatangan Datuk dapat memberi semangat kepada anak-anak. Saya bagi ruang kepada Datuk nanti untuk memberi sedikit ucapan dan nasihat kepada anak-anak dan juga ibu bapa. Nanti kita mengadakan pertimbangan yang hormat Datuk Wira Iban Hong, Datuk Wali Kawasan Ribang. Saya bagi masa dia ruang untuk nafas. Dan lagi Datuk Wira untuk cakap. Saya bagi dia ruang untuk nafas. Dan kita akan teruskan pada tengah ini dengan menjemput pimpinan yang berhormat Datuk Wira Iban Hong, Adun Kawasan Ribang untuk menyampaikan ucapan sebelum berakhirkan. Program lagi. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis. Salam sejahtera, salam berpaduan, salam melantaimu maju jaya. Saya bahagia kami di sini. Jika laksana tua baru laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik. Yang pertamanya kepada yang saya hormati
Tuan Penjaga, Tuan Syahrul, sebentar tadi saya nampak memberi ucapan dan juga kata-kata semangat beliau kepada semua pelajar yang hadir, dan saya dipanggilkan hari ini hadir dan ketua YDP Dr. Azim, dan juga ada guru-guru penolongan yang bersama, para pendidik dan juga lima juga ada bersama dapat ini. Paling pentingnya pelajar-pelajar sekalian yang saya dimaksudkan pagi tadi ada program mereka research, dan kemudian hari ini merupakan hari menandatangani. Hari ini menjadi saya pagi ini untuk bersama dengan para pelajar, terutama yang bakal mengambil perhatian. Bertanya dan kabar dari program mereka research yang telah saya dilaksanakan pagi ini. Saya ini kita ada beberapa bulan lagi. Kerana anak perempuan saya juga sama, tahun ini mengambil S2. Anak lelaki saya tahun lepas mengambil S2. Sekarang kita belajar bertinggi. Jadi anak perempuan saya juga akan mengambil S2 tahun ini. Jadi selain daripada menjadi seorang wakil rakyat, saya juga seorang ayah. Jadi saya setiap kali juga akan berbincang dengan anak perempuan saya dan seorang lagi anak saya yang bongsu belajar di sekolah menengah juga, dan juga faham apa mata pelajaran dan macam mana yang mereka buat persekian. Jadi saya kalau katakan saya buat berbanding waktu saya belajar di sekolah menengah dengan hari ini juga ada rakan-rakan belia juga yang belajar dan buat persekian SPM. Hari ini jauh lebih mencabar. Ini saya tahu. Walaupun kita ada guru-guru para pendidik yang sudi membantu untuk supaya semua dapat buat persediaan yang baik menghadapi pemeriksaan SPM, tetapi zaman sekarang dia nampak lebih luas dan dia lebih besar. Jadi yang pertama yang kita sebut adalah kalau ketika kita nak berhadapan mengenai pemeriksaan SPM, pertamanya jaga kesihatan dulu. Kerana apa-apa pun kita perlu ada kesihatan yang baik. Jadi selain daripada memberi fokus kepada pencapaian akademik, jadi pelajar-pelajar hari ini perlu ada kesihatan dari segi makanan, dari segi kita kata keseimbangan. Kerana saya tahu ramai yang juga fokus belajar ini dia dulu berjam-jam berdepan dengan komputer, berdepan dengan buku, dan berdepan juga dengan Facebook yang cukup banyak. Tetapi kesihatan itu penting. Ada 3 bulan lagi. Dan kalau katakan kita sihat, barulah bila kita masuk ke dalam dewan pemeriksaan dapat kita berikan idea, jawapan ataupun juga kata topik yang paling baik. Kalau ada berbulan-bulan kita buat persediaan, banyak yang input yang kita terima daripada guru, teks dan juga berbagai program yang dianjurkan. Tetapi pentingnya ialah output tu. Jadi jagalah kesihatan baik-baik supaya kita kata ada satu keseimbangan. Dan keduanya, saya nampak mata pelajaran yang para belajar ini memang dia beri bahasa, sains, matematik, begitu juga saya faham ada sejarah geografi dan juga ada asasan komputer, DSP sains komputer. Jadi ini semua merupakan mata pelajaran yang ini dalam dasar pendidikan negara kita perhatikan. Jadi kita perlu juga jaga secara lebih dulu. Kerana kita tahu kadang-kadang ada pelajar yang kuat dalam akademik, ada yang kuat dalam bahasa, ada yang kuat geografi, ada yang cemerlang dalam sejarah, begitu juga dalam sains komputer. Tetapi hari ini dalam pemeriksaan ini kita juga kerana dalam SPM ini kita merupakan kita ada satu foundation asas. Jadi perlulah ambil perhatian supaya semua mata pelajaran ini kita sama-sama beri perhatian. Kerana dia akan menjadi satu asas yang betul dan baik
untuk pasal kalau katakan masuk ke dalam video ataupun masuk ke dalam video ataupun pasal belajar kalau katakan masuk ke dalam video ini akan menjadi asas. Ini daripada pengalaman saya juga, para pelajar dulu saya belajar mengambil kepentingan SPM juga. Contohnya untuk kekuatan dari segi penguasaan bahasa. Ini adalah begini, kerana kalau kita naikkan kita dah masuk ke dalam universiti, kita dah pilih sesuatu mata pelajaran, sama ada kejuruteraan, sama ada mungkin dalam sains sosial ataupun komputer ataupun mana-mana pelajaran guaman untuk bantu kita bila melalui pembacaan surat kawan. Jadi kita surah ada tercabar dalam berbagai bahasa. Jadi ambillah peluang. Dulu masa saya di Surah Medina, guru bahasa saya syaratkan supaya kita perlu baca masa itu saya baca 3 surat kawan, bahasa Melayu, bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Jadi saya ambil masuk pada pelajaran bahasa Cina juga. Jadi saya ambil masa, kalau katakan tak dapat baca keseluruhan surat khabar, kurang-kurangnya dalam surat khabar ni ada satu buku surat tu ialah kolom ni. Kurangnya dalam kolom panggil bidang pengarang atau kolom ni. Dulu saya baca masa tu pencaharian. Jadi memang dengar kolom ni dia tu kolom bidang pengarang dengan pendidikan. Jadi saya baca dan seringkalinya dalam kolom yang dipakai istilah yang ada jadi sedikit. Itu tempat yang saya dulu saya bilang anak saya mengadu kepada dia dulu cara saya belajar kerana saya nampak hari ini hati cabaran yang kita hadapi. Anak saya juga sama. Hari ini dia banyak bergantung pada smartphone. Bila kita duduk pada kita akan tengok pada handphone dan banyak masa yang kita, contohnya saya hari ini bila saya tahu di rumah saya jangan pakai, saya pakai e-dictionary. Jadi ini menunjukkan saya nampak kepada diri. Jadi kalau dulu saya ini saya baca salah ada istilah yang saya buat dulu, saya akan pilih apa penggunaan smartphone saya. Kerana kalau tidak, masa akan terbalik seperti dengan guru-guru dan guru-guru penggunaan dan guru-guru model dan saya mereka jadi memahami dan untuk mendapat prestasi dan kebenaran dalam. Jadi saya belajar sebenarnya waktu di sekolah menengah ini waktu kemasan. Kalau lepas ke 16 hari kerana masa itu ada banyak kelakuan. Waktu di sekolah ini bapa kita yang kita kata membantu. Kita tak perlu risau tentang kehidupan harian. Ibu bapa kita dan sama-sama membantu. Jadi kalau cara paling baik untuk menghadapi dan rasa adalah memberikan yang baik. Boleh semua. Kita bagi kata-kata kepada ibu bapa yang hadir hari ini. Jadi kita bagi kata-kata kepada Puan Direktur dan Ibu yang hadir hari ini. Jadi, para pendiri guru-guru kita dia akan membuatkan keputusan yang paling cerah dan paling baik dan juga imbang dan akademik dan juga sukan dan lain-lain. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi saya akan terima kasih kepada sekolah untuk guru saya. Semoga selamat hari raya dan Jadi diucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mira Liman Bom di atas ucapan
yang telah disampaikan dan seterusnya merasmikan proyek Aku Janji Pelajar Pelajar SPM 2026. Berikan keputusan sekali lagi bahwasanya kami pelajar-pelajar SPM SMK Bukit Ramai berikrar dan berjanji akan menjadi pelajar yang cemerlang dalam akademik dan kurikulum serta umur dari segi sahsiah sesungguhnya sebagai ucapan terima kasih yang tidak berbelah bagi kepada ibu bapa yang dicintai dan guru-guru yang dikasihi, maka kami berjanji akan gigih belajar tekun berusaha demi mencapai kejayaan cemerlang dalam pemerintahan SPM tahun 2026. Bahwasanya kami pelajar SPM SMK Bukit Ramai berikrar dan berjanji akan menjadi pelajar yang cemerlang dalam akademik dan kurikulum serta unggul dari segi sahsiah sesungguhnya sebagai ucapan terima kasih yang tidak berbelah bagi kepada ibu bapa yang dicintai dan guru-guru yang dikasihi, maka kami berjanji akan gigih belajar tekun berusaha demi mencapai kejayaan cemerlang dalam pemerintahan SPM tahun 2026. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kepada dua pengamu. Ucapkan dengan penuh semangat dan kasih sayang. 1, 2, mula. Doakan kami berjaya dalam SPM 2026. InsyaAllah. Terima kasih Ibu dan Ayah. Ibu sama ini. Ini yang betul Ismail bin Hussein bersama-sama dengan Datuk Wajib PIDD Datuk Azmi bin Hussein untuk mendapatkan ini penyerahan dan pilihan dan dikasih bersama. Pelajar yang terpilih, ini sebenarnya gimmick pelajar terpilih. Pelajar Muhammad Furqan bin Muhammad Faizal juga Alif Ghazali. Bersama-sama dengan ibu dan ayahnya dapat hati bersama dan sebutkan ibu dan ayah. Yang kedua, Nurul Sifah Insyiratul Insyiratul dijemput bersama ibu dan ayah mengenai kata sebutkan Nurul Sifah itu ayah yang bisa menjadi Yang ketiga
ketiga, Nur Ain Husna binti Abdul Anas 5.01. Untuk ibu Nur Ain, ayah Nur Ain, kita bersama-sama. Seterusnya Nur Alia Farhana binti Muhammad Ikhwan. Dan yang terakhir, di bawah tu ya, saya arah. Putri Nur Fatih Syafiqah binti Muhammad Ibrahim, Ibu Al-Fadhil Al-Rati. Putri Nur Fatih, tidak lupa ibu kamu dan anak-anak bersama-sama datang ke sini. Terima kasih kepada ibu pelajar yang menerima bantuan amal perubahan. Seterusnya bagi peliput buat betul-betul menyampaikan penerimaan dan kenangan kepada Datuk Wira Lipan Hong di atas ucapan dan program kita di dengan berakhirnya penyampaian termasuk tadi, maka berakhirlah program Abu Dhabi SPM 2026 dan program sekolahan dengan berakhirnya program tersebut, ibu bapa dan yang hadir pada setengah hari ini boleh pergi ke kaunter kelas masing-masing untuk menerima bantuan sekolahan. Dan seterusnya, hari depan di dalam register. Dan seterusnya, betul-betul bersama dengan Wali untuk sama-sama Wali makanan dan insiden. Okey, freestyle. Okey, 1, 2, 3. Kita lagi 1, 2, 3. Okey. Saya baru ada bicara semalam. Jangan kerja awak akan bermula tak lama lagi. Kerja khusus. Cikgu minta tolong semua belajar tolong beri kerjasama menyiapkan kerja khusus awak sebelum
Dia ada